Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan khutbah yang bertajuk Hadiah yang Menggembirakan Tuhan. Adakah kalian semua tahu apa yang paling menggembirakan ibu bapa Anda? Apabila orang bertanya kepada ibu bapa pada hari ibu bapa, hadiah apakah yang kamu mahu terima? Kebanyakan mereka akan menjawab, duitlah hadiah yang terbaik. Walaupun ibu bapa bergurau, jawapan itu adalah praktikal. Namun, sebenarnya, hadiah yang terbaik bagi ibu bapa ialah anak-anak. Kelahiranmu ialah hadiah terbesar buatku. Dalam lubuk hati semua ibu bapa, mereka selalu melihat anak-anak dengan minda yang sebegitu. Saya fikir bahawa hati ibu bapa syurgawi tidaklah sangat berbeza daripada hati ibu bapa fizikal kita. Apakah hadiah yang paling menggembirakan Tuhan? Kalian semua, kita perlu memikirkannya, bukan? Ada orang berfikir, perlukah aku memberi bunga kepada ibu bapa? Bagaimana pula kek atau pakaian cantik? Saya dengar bahawa ada banyak orang yang risaukan hal itu. Benda-benda materialistik adalah penting. Namun, saya fikir bahawa mereka lebih bergembira dengan kasih anak yang mempertimbangkan mereka. Anak-anak harus selalu menelefon ibu bapa dan bertanya kabar tentang kesihatan mereka. Pakar-pakar menasihati bahawa anak-anak harus banyak menyebut, "Aku rindu kamu dan aku sayang kamu" kepada ibu bapa. "Aku sangat rindu kamu, aku sayang kamu." Mereka berkata bahawa kata-kata ini selalunya menggembirakan ibu bapa secara mental dan fizikal. Bagi anda yang ibu bapa telah dibawa ke pangkuan Tuhan, bukankah kita ada bapa dan ibu rohani? Semoga hati anda akan dihiburkan dan mengetahui bahawa kita ada ibu bapa syurgawi. Hari ini dengan khutbah yang bertajuk Hadiah yang Menggembirakan Tuhan, mari kita lihat firman Alkitab. Apakah yang menggembirakan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu? Mari kita lihat buku Efesus bab 5. Mari kita lihat buku Efesus bab 5 ayat 8. Bab 5 ayat 8 tertulis, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, kerana terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkenan dengan apa? Kita harus mencari jawapannya melalui Alkitab. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Maksudnya, kita harus memastikan hal ini, bukan? Kalau begitu, apakah yang harus kita, yaitu anak-anak, buat untuk menggembirakan Tuhan? Mari kita memahami hati Tuhan yang sebenar melalui buku Ibrani bab 11 dalam Alkitab. Mari kita lihat buku Ibrani bab 11 ayat 6. Buku Ibrani bab 11 ayat 6 tertulis, tetapi tanpa iman, bagaimana? Tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Akhirnya, tidakkah anda berfikir, kita harus lakukan apa sahaja pun dengan iman yang menggembirakan ibu bapa syurgawi? Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dalam kata lain, apabila Tuhan melihat anak-anak beriman, Dia sentiasa gembira, bukan? Mari kita lihat buku Lukas bab 15. Kita lihat buku Lukas bab 15 ayat 1. Buku Lukas bab 15 ayat 1 tertulis,
Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya, dan kalau ia sudah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, kerana satu orang berdosa yang bertaubat, lebih daripada sukacita, kerana 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kita dapat melihat babak apabila Tuhan berasa paling gembira. Alkitab berkata, Tuhan paling gembira apabila seorang pendosa yang hilang bertobat dan kembali kepada Dia. Tuhan menggunakan perumpamaan untuk menyatakan sukacitanya seperti hati gembala yang menjumpai seekor domba hilang. Ayat 8 tertulis, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Tuhan kerana satu orang berdosa yang bertobat. Sini tertulis, akan ada sukacita di surga kerana satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita kerana 99 orang yang benar, yang tidak memerlukan pertobatan. Melalui firman yang tertulis dalam buku Lukas, Efesus dan Ibrani bab 11, apakah yang menggembirakan Tuhan? Apakah jenis hadiah yang harus kita berikan kepada Tuhan? Biar saya beri Anda beberapa petunjuk. Mari kita lihat buku Amsal, bab 11. Janganlah kita berikan ibu bapa apa sahaja hadiah, tanpa mengetahui apa yang mereka suka. Kita harus tahu apa yang mereka suka. Mari kita lihat buku Amsal, bab 11, ayat 20. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela, bagaimana? Jalannya dikenannya. Tuhan berkenan dengan orang yang beriman, orang yang tak bercela, dan pendosa yang hilang apabila mereka bertobat dan kembali kepadanya. Melalui Alkitab, Tuhan memberitahu kita 3 perkara yang menggembirakan Dia. Biar saya beri Anda satu petunjuk lagi. Ibu bapa syurgawi kita berkenan dengan apa? Mari kita lihat buku Yeremia bab 9. Mari kita lihat buku Yeremia bab 9 ayat 23. Bab 9 ayat 23 tertulis, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah kerana kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah kerana kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah kerana kekayaannya. Tetapi siapa yang mahu bermegah, baiklah bermegah kerana yang berikut, bahawa ia memahami dan mengenal aku, bahawa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata, janganlah orang bijaksana bermegah kerana kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah kerana kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah kerana kekayaannya. Tetapi siapa yang mahu bermegah, baiklah bermegah kerana yang berikut, bahawa ia memahami dan mengenal Tuhan, yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu disukai Tuhan. Tuhan gembira dengan pertaubatan pendosa, orang yang beriman, orang yang tak bercela, dan orang yang memegahkan Tuhan. Apabila kita melihat semua ini, semuanya ada kesimpulan yang sama.
Bagaimanakah semuanya ini dicapai? Apakah yang harus kita lakukan untuk buat pendosa yang hilang bertaubat? Kita harus menginjil. Tuhan gembira dengan orang yang beriman. Dapatkah penginjilan dicapai tanpa iman? Apabila kita menginjil di Samaria dan sampai ke hujung bumi, kita dapat mencapainya. Selain itu, Tuhan gembira dengan orang yang tak bercela. Dapatkah Injil diterima jika kita menginjil sambil melakukan perbuatan yang tidak baik? Semua orang yang menginjil harus menjadi teladan bagi orang lain. Memandangkan kata-kata dan perbuatan kita berkaitan secara langsung dengan kemuliaan Tuhan, kita seharusnya tidak bercela. Seterusnya, Tuhan gembira dengan orang yang memegahkan Tuhan. Sekali lagi, penginjilan ialah cara untuk memegahkan Tuhan. Dengan melihat 4 case ini, kita dapat menyadari apa yang paling menggembirakan Tuhan. Apakah hadiah yang paling menggembirakan Tuhan? Menginjil kepada semua orang dan kepada semua bangsa di dunia. Itulah cara untuk kita mencapai semua perkara yang menggembirakan Tuhan. Mencari saudara-saudari kita yang hilang dan membimbing pendosa bertaubat melalui penginjilan ialah perkara yang menggembirakan Tuhan. Sebab itulah, apabila Tuhan datang ke bumi pada 2000 tahun dahulu, Dia berkata, "Jadilah orang yang menggembirakan Tuhan." Karena kita berdosa di syurga dan dibuang ke bumi, kita ditakdirkan mati. Tuhan datang ke bumi ini untuk membuka jalan kehidupan bagi kita yang ditakdirkan mati. Dia menumpahkan darahnya di atas salib demi dosa kita dan menjadi korban penebusan. Dengan cara ini, Dia menebus kita dari semua dosa kita, bukan? Selepas itu, Dia meninggalkan mesej untuk anak-anaknya. Jadilah anak-anak Tuhan yang memberi Tuhan hadiah yang paling menggembirakannya. Mari kita pastikan ini melalui buku Matius bab 28. Mari kita lihat buku Matius bab 28 ayat 18. Buku Matius bab 28 ayat 18 tertulis, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah mesej terakhir Yesus dalam buku Matius. Dia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Apakah yang harus kita buat untuk mencapai hal ini? Kita mesti menginjil kepada semua orang. Bukankah itu maksud Yesus? Maksudnya, apabila kita kembali ke syurga, janganlah pulang dengan tangan kosong. Sebaliknya, kita harus bawa satu hadiah baik kepada Tuhan yang telah mengampuni dosa kita. Apakah hadiah yang baik itu? Pimpinlah pendosa untuk bertaubat dan datang ke kerajaan syurga bersama-sama. Inilah maksud permintaannya. Kita bukan sahaja harus pergi ke tempat tertentu untuk menginjil. Tuhan suruh kita pergi ke mana? Dia suruh kita pergi kepada semua bangsa. Tuhan suruh kita memberitakan Injil kehidupan kepada semua orang. Mengajar mereka bahawa kerajaan syurga dan Tuhan wujud. Serta kita pada mulanya ialah malaikat syurga abadi yang datang ke bumi ini.
Dia suruh kita memberitahu mereka bahawa apabila semua kehidupan di bumi ini berakhir, kita akan kembali ke tanah air abadi di syurga. Walaupun hidup di bumi tidak mudah, kadangkala sukar dan menyusahkan, serta ada pelbagai penyakit dan masalah kewangan. Walaupun setiap orang ada banyak kesukaran, Tuhan suruh kita agar jangan lupa bahawa kita ada kampung halaman yang kekal dan hidup bertahan sedikit lagi di bumi ini. Janganlah kita hidup secara sia-sia. Kita harus memahami kehendak Tuhan yang hebat ini dengan betul, agar kita dapat mengetahui sebab kita berada di bumi ini dan kita hidup untuk apa. Yesus juga suruh kita mengucap syukur kepada Ibu Bapa Syurgawi yang telah mengampuni dosa kita yang besar. Bagaimanakah kita harus bersyukur? Kita harus melakukan apa yang paling menggembirakan Tuhan, yaitu pertobatan pendosa. Tuhan berkata Dia lebih apa di syurga kerana satu pendosa bertobat daripada sukacita kerana 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dia lebih sukacita. Kita harus bawa apa yang paling menggembirakan Tuhan. Kita harus bawa pertaubatan pendosa kembali ke kampung halaman syurgawi yang kekal. Inilah misi yang terakhir dan terbesar di bumi yang ditinggalkan oleh Yesus kepada orang yang mempercayai Tuhan. Jadi, Alkitab tertulis, beritakanlah firman dengan rajin, baik atau tidak baik waktunya. Apabila Anda kembali ke syurga, itulah yang akan menjadi hadiah yang terbesar bagi Tuhan. Inilah maksud firman. Betul? Mari kita buka buku 2 Timotius bab 4. Buku 2 Timotius bab 4 ayat 1. Bab 4 ayat 1 tertulis, di hadapan Tuhan dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Apakah yang Tuhan suruh kita buat? Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kerajaan Tuhan yang akan dinyatakan di depan kita. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jika kita menyadari bahawa kita ialah malaikat yang telah berdosa di syurga, kita harus membantu semua orang bertaubat melalui Injil. Demikianlah mereka dapat kembali kepada Tuhan dan dilahirkan semula. Kita mesti ajar dan bimbing mereka. Hal seperti itu dapat dicapai melalui firman Tuhan dan penginjilan, bukan? Ini jugalah apa yang paling menggembirakan Tuhan. Kita teruskan dengan ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kerana akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Apakah tujuan kita hidup di bumi ini? Apakah kewajipan yang harus kita penuhi dalam hidup? Kita harus cepat membawa roh-roh yang hilang kembali ke pangkuan Tuhan. Tuhan mahu kita membimbing pendosa bertobat. Apabila kita melihat buku Lukas bab 15, Ibrani bab 11, Amsal bab 11, dan Yeremia bab 9, semuanya fokus pada penginjilan. Kalian semua, hadiah yang tidak berguna bagi ibu bapamu bukanlah hadiah.
Kita harus mempunyai kebijaksanaan untuk berfikir apa yang ibu bapa suka apabila kita menyediakan hadiah, bukan? Tuhan memberitahu kita sejelasnya melalui Alkitab tentang segala sesuatu yang paling menggembirakannya. Kita tidak boleh mengabaikan hal ini, tetapi berusaha sedaya upaya untuk menginjil di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Mari kita lihat buku 1 Timotius bab 2. Mari kita lihat buku 1 Timotius bab 2 ayat 4. Bab 2 ayat 4 tertulis, yang menghendaki supaya semua orang apa? Diselamatkan. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan, tanpa seorang tertinggal, dan apalagi memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Jika hal ini menggembirakan Tuhan, mari kita bersungguh-sungguh mempelajari Alkitab dan berfikir, bagaimanakah aku dapat menyelamatkan bahkan satu roh? Mari kita bersungguh-sungguh bermuhasabah terhadap akhlak sendiri sekali lagi. Tuhan berkata, aku mau semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau begitu, bagaimanakah orang dapat diselamatkan melalui kebenaran Tuhan jika tiada yang mengajar? Mesti ada orang yang mengajar mereka kebenaran. Sebab itulah Tuhan beberapa kali menegaskan dalam buku-buku Injil bahawa Dia lebih bersukacita kerana satu pendosa di bumi bertaubat dan kembali ke pangkuan Tuhan daripada 99 orang benar. Kita teruskan dengan buku Matius bab 24. Adakah Injil ini akan terus diberitakan tanpa berhenti-henti? Tidak. Pekerjaan Tuhan yang menakjubkan akan dinyatakan apabila Injil ini diberitakan kepada semua bangsa. Mari kita lihat buku Matius bab 24 ayat 13. Bab 24 ayat 13 tertulis, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jika Injil ini diberitakan kepada semua bangsa, maka Tuhan akan mengisytiharkan bahawa peluang untuk bertaubat di bumi telah berakhir. Mari kita buka buku 1 Tesalonika bab 4 untuk melihat apa yang akan berlaku pada hari itu. Mari kita lihat buku 1 Tesalonika bab 4 ayat 14. Bab 4 ayat 14 tertulis, kerana jikalau kita percaya bahawa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahawa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Tuhan berbunyi. Tidak lama lagi, Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, dan semua zaman yang diramalkan Tuhan akan berakhir. Pada masa itu, Tuhan akan turun dari syurga dengan sangkakala Tuhan berbunyi. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyungsung Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kerana itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Walaupun kita ingin memberi hadiah kepada Tuhan, Tuhan pula menyediakan saat terakhir yang mulia ini untuk kita. Dapatkah hadiah kecil kita menjadi sesuatu yang hebat di seluruh alam semesta? Adakah ia bernilai tinggi?
Namun, Tuhan gembira dengan hadiah kita yang kecil, menganggapnya sebagai sesuatu yang hebat. Kalian semua, ada gambar-gambar alam semesta di kalender gereja dari Januari hingga Desember. Saya selalu berfikir, bagaimanakah rupa bumi yang kita diami di alam semesta? Bumi nampak seperti sebutir gandum. Apabila bumi dibandingkan dengan bintang-bintang lain, kadang-kadang ia tidak dinampak pun. Apabila kita melihat seluruh alam semesta, tidak kira apa yang kita lakukan, perbuatan kita bukanlah apa-apa dalam mata Tuhan. Tuhan gembira dengan hati anak-anak yang berusaha sambil berfikir, memandangkan Tuhan berkenan dengan hal-hal ini, marilah kita menyediakan hadiah rohani ini. Walaupun Anda memberi ibu bapa pakaian, memberi mereka bunga atau wang saku, benda itu tidak menggembirakan, bukan? Tidakkah mereka gembira dengan hatimu yang ikhlas untuk menyediakan hadiah-hadiah itu? Itu pun sama dengan Tuhan kita. Tuhan memiliki seluruh alam semesta dan menganggap bumi ini sebagai setitik air dalam timba serta sebutir debu pada neraca. Walaupun kita memberikan segala sesuatu di bumi ini kepada Tuhan, bumi ini dicipta oleh Tuhan dan ada ratusan juta buah bintang di alam semesta. Apakah yang menggembirakan Tuhan? Melalui khutbah ini dan Alkitab yang ditulis oleh orang yang didorong oleh Roh Kudus, kita dapat menyadari bahawa Bapa gembira dengan hal ini, Ibu gembira dengan hal ini. Tuhan paling gembira apabila kita bekerja bersungguh-sungguh demi Injil untuk membimbing pendosa bertaubat. Jika kita sudah menyadari hal ini, marilah kita sediakan hadiah yang menggembirakan Tuhan ini sebelum pergi ke syurga. Apabila kita beri kesaksian tentang firman Tuhan kepada setiap roh dan menyelamatkan mereka, akan ada perayaan di syurga setiap hari dengan sukacita yang besar. Kerana satu roh yang bertaubat daripada 99 orang benar. Kalian dan saya harus pahatkan hal ini dalam hati dan pergi ke syurga, bukan? Sebaik sahaja kita dilahirkan di bumi ini, masanya pasti akan tiba apabila kita akan kembali ke kerajaan syurga. Namun, janganlah kita kembali ke syurga dengan tangan kosong. Saya harap kita akan pergi ke syurga dengan banyak hadiah indah yang menggembirakan Tuhan. Mari kita lihat buku Daniel bab 12 ayat 1. Bab 12 ayat 1 tertulis, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu keseksaan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yang barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebahagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana dan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Maksudnya, orang yang membimbing banyak orang ke dalam kebenaran, pertobatan, dan ke sisi Tuhan akan bersinar seperti bintang-bintang di syurga buat selama-lamanya. Saya harap kita akan bersungguh-sungguh sediakan hadiah untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran dan berlari menuju ke syurga, serta hari apabila kita akan bertemu dengan Tuhan. Dengan ini, saya tamatkan khutbah. Sekian, terima kasih.